Gua Silabur terletak di Serian Sarawak. Perjalanan dari Bandaraya Kuching menuju ke Gua Silabur mengambil masa lebih kurang 2 jam. Menurut informan, Gua Silabur berasal daripada perkataan lebur atau hancur lebur. Gua Silabur rasmi menjadi salah satu tempat pelancongan oleh Kementerian Pelancongan Malaysia termasuk Kementerian Pelancongan Sarawak pada tahun 2017. Untuk bayaran masuk ke Gua Silabur, RM20 per seorang. Tour guide juga disediakan dengan bayaran RM80 bagi satu kumpulan yang terdiri daripada maksimum 5 orang pengunjung. Penginapan seperti homestay juga turut disewakan untuk pengunjung yang ingin ke Gua Silabur. Sebelum memulakan perjalanan, pengunjung akan diterangkan tentang peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi sewaktu mengikuti lawatan ke Gua Silabur. Antara peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi ialah dilarang membuang sampah sembarangan, memakai pakaian yang sesuai, dan pastikan anda tiada masalah kesihatan untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini. Ini merupakan touch point untuk ke Gua Silabur. Menurut informan, perjalanan dari kampung untuk menuju ke pintu gua mengambil masa selama 1 jam. Perjalanan lawatan ini dianggarkan lebih kurang 6 km untuk pergi dan kembali dari Gua Silabur tersebut. Menurut informan, ada beberapa jalan untuk masuk ke dalam Gua Silabur. Tempat kita duduk ni memang ada masih lagi ada gua, dan bawah tu memang ada gua lagi. Dari bagian ini kita pergi dah 2 tingkat-tingkat sampai atas sekali. Menurut informan lagi, pembayaran guide fee untuk jalan yang paling atas agak mahal oleh kerana peralatan yang perlu dipakai untuk laluan tersebut. Di sepanjang perjalanan, kami juga diperkenalkan dengan beberapa spesies haiwan dan tumbuhan yang kami jumpai. Ekor yang bulu apa tu, ekor dah panjang tu. Ini burung tadi punya yang ni. Ya ibu gitu. Ya semasa ya festival Hari Gawai kan ada orang selalu topi yang ekor burung panjang tu. Burung ini lah. Apa saja yang buat kajian lawatan, caving, pergi ke penjutaan, jungle trekking, event kah, macam makanan kah, food, semua boleh. Orang luar negara bukan Malaysia boleh kah? Boleh, memang boleh. Dia buat dekat kajian macam tumbuhan, haiwan, binatang, serangga, semua boleh. Tak kira ada buat waktu malam kah, waktu malam? Siang kah, ya. Itulah malam contohlah. Dia orang nak kaji macam ular, katak ke waktu malam kan. Itu pun boleh. Tapi memang ada package lah, memang package memang disediakan lah. Malam, mahal lagi lah. Ya, tapi ada package juga lah. Untuk lawatan yang biasanya macam ini ada package. Kalau yang lawatan untuk macam buat promosi, ambil penggambaran dalam gua, ambil penggambaran dalam hutan, ada lain package. 2017 baru berdaftar dengan Kementerian Pelancongan Malaysia, berkait dengan STB, termasuk Kementerian Pelancongan Sarawak untuk tempat pelancongan. Bawah 2016 tu belum jadi tempat pelancongan lah gua ni. Belum, untuk komoditi untuk cari income tempatan saja. Sarang burung saja kan. 2016 baru ada, 2017 homestay, buat homestay juga. Banyak orang promosi. Ya, banyak orang promosi. Sebab saya buat untuk event. Bermula tahun 2016 banyak saya buat event lah. Macam maraton, apa-apa, besukan, antara bangsa lah. Sampai sekarang ni, setiap tahun saja. Event tu. Jadi untuk event tu, untuk kategori award Hornbill, pada tahun 2019 saya masukkan Silabur ke kategori untuk event nature and outstanding, dapat anugerah lah dari Sarawak. Hornbill.
Komuniti saya buat tu. Lepas tu saya buat untuk komuniti. Saya buat event lepas COVID. Event memang tetap ada. Lepas tu saya buat untuk komuniti. Komuniti project tu saya buat untuk yang student. Saya target untuk yang student lokal lah. Contohlah dari pelajar dari UNIMAS, YTA, Politeknika. Aktiviti di kampung Lubang Batu untuk pelancongan, saya telah mengetengahkan beberapa aktiviti yang lebih penting lah kepada masyarakat khasnya di luar. Yang satu yang lebih penting adalah kita ada alam semula jadi, nature tu. Yang kedua kita ada budaya itu sendirilah, macam kami suku kaum Bidayuh dekat sini lah, macam ada festival gawai Bakar dan perayaan lain untuk ditingkatkan. Dan juga tentang food, makanan juga perlu diketengahkan kepada orang luar, macam mana makanan ini lebih kepada makanan lokal ataupun makanan kampung khasnya diketengahkan kepada orang luar, masakan kue-kue. Dulu kan income macam untuk pendapatan masyarakat orang kampung kan memang dengan sarang burung sejak dulu lah, dari turun-temurun zaman dulu lagi sampai sekarang lah. Menurut informan, mereka kini kurang mendapat hasil pendapatan dari sarang burung oleh kerana kejatuhan harga di pasaran. 50-an, 40-an kan. Masa tu dia lebih kurang satu kati lah. Tidak pakai kilo dulu kan. RM3, RM1. Tentulah. Tapi dulu lah. Lepas tu demi tahun-tahun dia akan makin meningkat. Sebelum tahun 2000, macam tahun 90 lah. Harga sarang burung lebih kurang antara 2 hingga 3.000 sekilo. Lepas tu masuk tahun 2020 itu hari makin menurun lah. Sempat hari itu akan menurun. Sekarang harga RM200. Betul lah. Sebab satu, kalau tanya ada punya macam model toke itu kan. Sarang burung yang original di dalam cave ni dia punya cost terlalu tinggi untuk mencabut sarang burung. Kualiti dia punya sarang tu memang sangat berbeza. Kalau di rumah dia lain, rasa dia lain. Satu, dan juga rasa dia punya macam isi sarang burung tu pun berlainan juga. Di rumah dengan di gua dia lain. Menurut cerita rakyat tempatan, gua ini dikaitkan dengan kisah seorang lelaki tua dan cucunya yang menyambut perayaan kesyukuran menuai. Legenda tersebut menjadi sebahagian daripada identiti budaya masyarakat sekitar dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Selain itu, Gua Silabur semakin mendapat perhatian kerana keunikan bentuk batu kapur, warna dinding gua yang kehijauan seperti jet, serta cabaran pendakian dan penerokaan gua yang sesuai untuk aktiviti lasak. Kita dapat naik lah, memang di bawah saja. Yang berani itu Kak Gayat memang naik lah, ambil sarang burung akan buat lah. Sebab dia buatan macam dia orang buat tu, saya tengok memang dah safety memang selamat kita punya. Cuma kita yang panjat tu tidak selamat. Sebab kita punya safety harness tu macam tali untuk badan kita untuk tu. Kalau kita jatuh terus. Maksud dia lah. Sebab dia tidak ada safety harness untuk di badan kita ikat dekat mana. Tentulah. Kalau kita lepas tangan kaki, habislah jatuh terus. Itu perbezaan lah. Keselamatan. Kan kami ada satu kampung saja. Kampung Lubang Batu. Tapi dipecahkan kepada 4 kampung. Sebab dia sudah buat perkampungan baru lah. Macam Batu Lim sudah jauh kan dekat sebelah sana. Batu Bedang kan hujung sekali, Pulau Peranuk hujung sekali. Macam tu lah. Jadi 4 kampung lah semua. Tapi dia punya sarang burung ni macam gua ni satu saja, sebab turun-temurun memang sama lah. Kawasan ini juga kaya dengan biodiversiti dan menawarkan pengalaman meneroka alam semula jadi yang autentik kepada pengunjung.